يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، yang dimuliakan oleh Tuan Imam, khususnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang telah dikurniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terus istiqamah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita malam ni kita masuk hadis yang kedua nah. Minggu lepas tak ada. Minggu ni pun nyari-nyari tak ada. Dia tutup jalan nak pergi ke Tualang, Alok Pangah, nak pergi ke Tidrih. Lepas tu kena lajak pergi ke Bukit Sekecong, kemudian Tobiak di Lutung, lepas tu baru boleh lajak mai kot ni. Kereta banyak lah dah, tak boleh pergi kot nu. Mai kot ni banyak. 7 suku tadi saya sampai rumah anaknya. Nak pergi hantar anak pergi sekolah. Rupanya bukan hari ni, esok pula ketil. Macam-macam dugaan akhir zaman. Celah-celah orang duk ramai tengah jalan. Waktu tu lah dia nak perbaiki jalan, nak buat jalan. Aduh, kata. Waktu tu lah nak berhenti tengah kereta rosak tengah jalan, lori rosak tengah jalan, macam-macam. Tak apa, ala kulli hal, syukur kita saya pun dapat sampai sini dengan selamatnya. Ada tang mana tadi tahu dekat belah apa nama kampung apa ni, apa nama tadi, jalan tiba-tiba bergegak. Saya naik motor ni malam ni, first time naik motor. Pasal apa naik kereta takut lambat, dia persekat jalan, dekat jalan tadi ni naik motor lah. Itu naik gegak mampu dia kata. Saya baik tak apa, tak tahu benda apa, tanah ke ataupun memang jalan dia jadi mana. Motor sampai, alhamdulillah. Baik, macam-macam dugaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Jadi dengan ujian itulah sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jadi bila hapus dosa, naik lagi lah darjat kita ni, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita terus pada hadis yang kedua malam ni. Itu pun dan saya ambil juga kitab orang tu ni ke tidak. Jam janji pagi nak main malam. Anak Ustaz Fahmi tu pun duk sibuk juga. Lepas tu malam lepas isyak Selasa, lepas tu lepas isyak kita duk relax, tak larat nak ingat. Dia mesej kata, Ustaz jadi mai tak? Pulang kabut pergi ambil pula kat dia orang. Ni cerita yang baru ni. Jadi hak baru ni, hak saya hak lama sikit. Hak yang hak Tuan Haji kita Pak apa nama hak lama sikit, kemudian hak baru. Yang hak baru lain. Pasal apa buat baru ni?
setiap kali cetakan dia akan buat apa nama cover barulah, nak beza. Ni cetakan lama baru. Tu yang baru tu lama mana dah tu? Yang baru tu bila tak tahu. Kira baru tu. Maknanya habis. Cetak habis, buat lain pula. Cetak habis, buat lain pula. Baru pun rasa Rumi kot. Tu Jawi, tu lama. Tu hak awal. Pasal apa? Saya biasa bawa buku solat jemaah yang Ustaz Fahmi antara yang hak baru jugalah. Ini adab-adab solat jemaah tu. Bawa pi ke Shah Alam, bawa pi Jawi banyak, Rumi sikit. Hak habis Rumi, minta lagi Jawi, dia pun tak tahu pasal tak pernah reti baca. Jadi sebab itulah dia antara sebab mungkin Syekh Fahmi Zamzam dia banyak lagi guna Rumi. Pasal kitab beliau kebanyakannya yang mudah-mudah untuk orang awam baca. Kalau yang dalam atas sikit, eloknya kena dengan Jawi lah. Budak-budak sekolah kita pun, budak-budak sekolah agama, nama sekolah Arab, sekolah agama, SABK, SAR, Tak Mahmud ke jenis agama tu, kebanyakan mereka lebih selesa dengan Rumi sebab tak dilatih betul-betul dengan Jawi. Jawi waktu pelajaran Jawi lebih kurang betul-betul dah. Hak Arab terjemah, ustaz baca terjemah dia apa pakai tulis Jawi, dia Rumi. Patutnya Jawi tu yang nak kena kita latih. Kami dulu, saya sendiri khususnya, orang lain tak tahu, tapi saya sendiri daripada masuk matahmud tu memang latih dengan Jawi. Jadi kita kadang-kadang dengar ceramah pun, kadang-kadang kita buat catatan pun pakai Jawi. Orang lain ni dia ada banyak kelebihan bahasa Jawi daripada bahasa Rumi. Selain daripada bahasa Jawi itulah yang kita gunakan tulisannya itu dengan menulis ayat-ayat Al-Quran. Kan? Tu satu benda lah. Tulis dengan Jawi dia akan lebih memantapkan akal fikiran kita daripada kita tulis Rumi. Itu dikaji. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita baca. Cukup ke 20? Saya main 20 lah. Cukup lah. Wah, tak ada tu pasal dia kita baca tu apa yang ingat otak terus kan, tak apa lah tu kan. Kita tak orang nak boleh ingat ni nak pakai. Baik, hadis yang kedua, mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه. Baik, kita tengok maksudnya, artinya daripada ummul mukminin, daripada ummul mukminin Zainab bin Jahsh, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa apa ni? Quraisy. Yang keberapa ni isteri dah?
Tadi duduk dengar sambil duduk nak balik, patah balik rumah. Jadi anak tu pun hak yang nak bawa pi balik pula, jalan saja, kemarin pi Perlis, ni orang ni pi Penang, bawa balik pula esok hantar pi pula. Kan duduk dengar ceramah Ustaz Auni Muhammad, dia cerita pasal isteri Rasulullah saja. Ingat sungguh dah. 11 orang, 12 orang termasuk apa nama Maria Al-Qibtiyah, dan seseorangnya ialah Zainab bin Jahsh. Baik. Jadi nak kena tengok boleh. Menarik. Kata-kata kalau kita bincang, kita tengok, cari tengok. Dia ingat sungguh, dia boleh cerita salasilah tu. Siapa dia, pak mentua Nabi, siapa yang ya Rabbi kata. Seronok tengok. Zainab bin Jahsh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Dia rumah antara isteri-isteri Nabi ni dekat-dekatlah, kok kawasan atau keliling dengan masjid Nabi lah, tepi itu batok elok tu. Dengan keadaan takut. Jadi satu hari Nabi masuk ke rumah Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha dalam keadaan takut, sambil bersabda, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Celaka, binasa, wailun bagi bangsa Arab. Celakalah bahasa Arab, binasalah bangsa Arab, wailul lil Arab. Dari kejahatan ataupun malapetaka yang hampir menimpa ataupun dekat dengan mereka. Qadir ketarab. Kejahatan pada orang Arab dah dekat sangat dah. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dalam hatta idza balagha maghrib asy-syams hatta idza balagha baina as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Cerita tentang apa Ya'juj Ma'juj, Zulqarnain dalam surah Kahfi. Satu lagi dalam surah Al-Anbiya disebut Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli adabin yansilun. Surah cerita. Tapi lebih sini lah Ya'juj Ma'juj seperti ni, depa ni di penjara ataupun diletakkan dinding kubu di kawasan depa yang depa tak boleh keluar daripada tempat depa. Jadi pada hari ini terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, terkurung depa, dan baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Halaqa disebut ni, dia buat apa namanya tu, ujung ibu jari dengan hujung jari telunjuk. Besar ni lah ujung jari yang sebelahnya ditunjuk, dan dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran, maknanya bulat lah. Saya Zainab bin Jahsh lalu bertanya radhiyallahu anha, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada lagi orang yang soleh? Agak-agak maknanya bahaya. Nabi pun dalam keadaan yang risau sebenarnya kepada umatnya. Kalau keluar dalam waktu ketika Nabi itu ada, tak kisah, tak apa, Nabi akan hadapi. Tetapi kalau kata Nabi tak ada, yang itu yang risaukan Nabi. Nabi risau umat dia lebih daripada risau diri dia sendiri. Macam mana pula kita risau tak kita kepada umat? Ini kadang-kadang bagus puak tabligh ramai tu kan, risau kepada umat, fikir umat. Dia kata lagu tu dia punya ayat, saya pun lama tak dengar dia punya bayan tabligh. Risau umat, dia kata selalu disebut. Itu dia pergi berdakwah, antara salah satunya ialah kita kata kita sayang umat kita. Itu disebut ada.
Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi kan akan terasa berat apabila dia tahu umat dia menanggung sesuatu bebanan. Nabi rasa, Nabi sendiri dia akan rasa sangat terkesan. Lepas tu dalam ada riwayat Nabi kata ummati ummati ummati. Nabi sayang sangat pada umatnya. Sampai hari ini pun ada riwayat menyebutkan Nabi kita mengetahui apa yang umatnya lakukan. Waktu ni siapa-siapa yang buat apa buat ni, Nabi mengetahui. Walaupun jasadnya telah mati, jasadnya ialah mati, tetapi kita tak tahu bagaimana keadaan baginda Nabi SAW yang dia masih mengetahui keadaan umatnya. Baik, ya Rasulullah, adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Kan ada hadis menyatakan bahawa kiamat akan berlaku ketika mana dah tak ada dah waktu tu disebut nama Allah. Sehingga ada depa akan kata, kami biasalah dengar nama Allah tu nenek moyang sebut dulu ni. Maknanya tak ada dah waktu tu orang sebut Allah. Asing perkataan Allah bagi depa. Kita pun pelan-pelan makna kalau kita sendiri ni kurang kita sebut nama Allah dalam setiap apa yang berlaku kepada kita, maknanya kiamat itulah berlaku pada diri kita. Wal a'yazubillah min zalik. Tak kira kita ataupun orang lain, kalau susah sangat sebut nama Allah tu, maknanya kiamat dah sangat dekat dengan dia sendirilah. Dia ada kiamat kecil, dia ada kiamat besar. Kiamat kecil tu mati kita. Ada kiamat besar, besar suruh besok ni tutup habis, lipat habis berhamburan sekali dengan apa nama ni gunung ganang apa semua habis hancur. Tu hak besar. Hak kecil ni, kiamat kecil ni pada kita mati. Jadi kita mati. Ada orang dia mati sebelum dia benar-benar mati. Maknanya hati dia yang mati. Hati itu mati dengan apa? Dengan dia lalai daripada mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau disebut di sini masih ada orang-orang soleh ni, adakah berlaku kami akan binasa? Maknanya orang soleh ni banyak ingat Allah, banyak beribadah dan sebagainya. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jika kejahatan itu sudah terlalu banyak. Bila jahat tu lebih banyak daripada baik dan dapat mengatasi kebaikan, maka waktu itu tunggulah waktu kebinasaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita boleh banding tengok benda ni dengan mata kepala kita sendiri je. Kita boleh tengok, perhati keadaan umat. Kita boleh perhati keadaan negara kita, negeri kita, kampung kita, masyarakat kita. Jahat banyak ke baik yang banyak? Arah mana? Berapa ramai orang pergi stadium dengan orang main ke masjid? Berapa ramai orang yang semayang dengan orang yang tak semayang? Itu kita boleh cek. Berapa ramai orang yang bayar zakat, orang yang tak bayar zakat? Berapa ramai orang yang puasa, tapi ada orang yang tak puasa? Hak puasa tu pun tengok pula. Tengok puasa rajin, semayang tak? Ada pun lagu tu punya dah. Jaga tang puasa. Pergi puasa sekadar puasa je lah, lapar dan dahaga je lah. Jadi yang tu boleh tengok sendiri kalau kita nak tengok. Boleh cek sendiri. Baik, keterangan. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, banyak sangat kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Dia ikut mana pun kita kena bagi banyak, lebih baik lebih banyak daripada yang jahat, baru kita selamat. Kurang-kurangnya tempat kita sendiri yang kita duduk tadi.
Kebinasaan itu bukan hanya menimpa kepada orang yang jahat saja, tapi ceritanya bila berlaku, dia tak berlaku kepada orang jahat saja, tetapi juga kepada orang yang soleh akan dibinasakan. Dalam Quran sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut tentang akan fitnah malapetaka yang bukan dia hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim sahaja, tetapi semua sekali. Kecuali kalau kata Allah Ta'ala nak selamatkan dia, selamatlah. Macam kes di mana, di Aceh dulu ada, itu Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa Allah Ta'ala, kekuasaan dia kepada kita. Masjid hak lain semua orang nak runtuh, tak tahu pitang mana. Masjid tu elok ya kan. Lepas tu kan jadi apa pula ke, berasa macam ni pakat lari pergi masjid pula. Waktu takut baru pergi lari masjid, waktu tak ada apa masjid pun tak tahu mana, lalu saja buat tak tahu. Pun macam tu ada kan. Baru ni berlaku apa mana di Kupla tu lepas kah? Mereka nak buat apa? Mereka nak jamu apa, jenis dewa laut apa semua jenis-jenis tu lah. Ada kali mai selamat masjid. Hak yang ada masjid itu selamat. Yang lain habis. Baru ni berlaku di Indonesia. Yang ramai duduk tepi pantai tu nak jamu dengan pulut kuning, kata dengan ayam apa semua. Ni bukan cerita lama, cerita baru ya. Dinasihatkan dah dinasihatkan oleh ustaz, ulama-ulama yang ada situ, tapi tak pakai tradisi nenek moyang kami dia buat lama dah lagi. Mai suruh. Bila mai semua kena. Kecuali ada beberapa orang yang Allah Ta'ala selamatkan. Waktu tsunami dulu ni naik tinggi, lebih daripada pokok nyok dia punya rombak. Ada yang selamat katanya, wallahu alam, kita pun tak tengok kan. Tapi dengar cerita tengah duk mengai, tengah duk mancing, duk jala ikan, ayak tu mai dia buat macam terbelah kan, selamat dia. Wallahu alam. Mana di Sabah dulu ni, di Sabah kan, depa buat pesta jenis arak pada hari di mana di Sabah dulu ni, ingat. Habis kok pantai tu, habis berapa orang yang mati waktu tu, tak silap saya 25 Disember sempena dengan hari Natal, Christmas. Tak silap kan, 25 atau 26 hari bulan 12 itu. Habis semua kena. Tiba-tiba ada rumah kayu buruk, tengok kata-kata nak reban lah, tapi duk elok juga. Hak lain roboh, hak lebih rumah yang lebih kukuh daripada dia. Rupanya dalam tu ada orang soleh duduk dalam tu, orang yang sembahyang, yang jaga. Bila kemaksiatan, kejahatan lebih banyak, lebih besar, maka bila berlaku bala, bencana, ujian, musibah dari Allah Ta'ala, maka semua kita nak kena menghadapinya. Kita doa COVID-19 kan, yang Jabatan Mufti edak ke masjid-masjid yang kita dapat tu kan, kunut nazilah macam mana, Allahumma sirf ana minal bala'i wal waba'i, Allahumma la tahrimna ma indaka bi syarri ma indana. Maknanya, ya Allah, jangan kau haramkan daripada nikmat-Mu kepada kami semua ni dengan disebabkan beberapa orang yang di antara kami ni melakukan kemaksiatan, kejahatan ataupun dosa. Bi syarri ma indana, dengan kejahatan sebahagian daripada kami. Doa yang berlaku, Allahumma la tahrimna ma indaka, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau haramkan kepada kami nikmat-Mu, keselamatan, keamanan dan sebagainya, bisyarri ma indana, dengan kejahatan daripada beberapa orang ataupun sebahagian daripada kami yang kita pun tak tahu. Mungkin kita juga. Jadi kita nak kena waspada dan kita nak kena hati-hati. Nak jadi umat yang terbaik adalah umat dia ada dua syarat, sekurang-kurang dua syarat atau tiga syarat, iaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
suruh benda yang baik, cegah kepada kemungkaran. Tak mau cegah apa, suruh yang baik lah, mungkar duduk senyap, tak berani. Hak yang mungkar tu, yang hak teruk tu, yang nak kena tu, nak cegah mungkar tu yang susah. Bukan orang calang-calang boleh buat yang macam tu. Kita pun mudah-mudahan kita Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk kita cegah kemungkaran, terutamanya yang mungkin ada daripada dalam diri kita sendiri. Baik, kebinasaan itu bukan hanya menimpa kepada orang yang jahat saja, tapi juga kepada orang soleh akan dibinasakan. Orang soleh kalau dibinasakan, dia mati ke, dia habis nyawa, hilang nyawa, dia tak apa, selamat, esok akhirat besok masuk syurga. Tapi kalau yang dibinasakan orang zalim, orang yang bermaksiat, pelaku kejahatan, dosa, mati besok, kok tak selamat. Walaupun di sana ada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kita tengok gaya macam ni tak ada harapan. Walaupun begitu, tak boleh kita nak kata juga orang baru ni siapa dia, Sandra penyanyi, aksiden koma, lepas tu mati, meninggal dunia muda lagi. Dia tengah duduk dalam program Big Stage. Stage ni, tahu tak big stage bila? Saya habaq bila tengok gaya ni, nampak tak tahu apa ni. Tak tahu apa. Big stage ni dia jenis-jenis nyanyi lah, pertandingan menyanyi. Dia ada big stage, bubuh nama macam-macam, semacam lebih kurang. Dia ada Akhirnya Fantasia, dia ada bintang RTM dulu ni lama, RTM kan. Kalau ni ada orang tu. Covid ni orang tak berani. Ya, apa macam-macam ada habis stage. Dia tengah duduk berlangsung. Balik daripada situ, balik dia menyanyi, accident, meninggal. Yang jenis hak yang ni kata terus tu dia mati kata. Dia buat hukum mati kata dengan tak pakai tutup aurat dengan sempurna, dengan balik daripada menyanyi semayang kedak tak tahu ni. Duduk hukum nyeri. Itu dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak untuk makhluk nak hukumnya. Walaupun begitu, bila dia seorang yang Islam, maka kok manapun kita doakanlah kebaikan untuk dia. Allahumma ighfirlah warhamha, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa dia. Kita ni cepat sangat kadang-kadang nak pergi neraka, nak menerakakan orang. Jangan sampai kita cepat sangat nak menakar orang, kita sendiri pun tak jamin pergi syurga, kan? Jadi hati-hati di situ. Antara hamba dengan Allah Ta'ala, hanya dia sahaja mengetahui yang layak untuk menentukan baik ataupun buruk, kan? Kalau dulu ni Allah Ta'ala, dulu ni apa nama cerita dalam hadis, seorang pelacur pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Kalau cerita orang yang dah bunuh 100 orang, itu kita cerita tu pun sebab yang sikit sahaja, akhirnya masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia akan menghuni syurga. Tu pun selamat. Jadi tambah-tambahlah benda-benda yang kita tak dah sampai tara tu. Macam Sandra tu, mana ada dibunuh sampai 100 orang, kan? Menyanyi Jepun tu bukannya Jepun dah maksudnya. Ayalah, macam tu lah cerita dia macam tu. Jadi kita sedih boleh, kan, tapi di samping kita berdoakan, jangan kita pula tambah lagi kecelakaan dia. Mampus confirm masuk neraka. Baik, mudah-mudahan Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita kena ada sifat rahmah dan kasih sayang bersama kita. Baik, oleh itu segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan.
supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut. Jadi jika kita tahu dengan sahih, dengan benar, dengan jelas kemungkaran dan kemaksiatan itu berlaku, maka ketika itu wajib sebenarnya untuk kita menghentikannya. Cuma wajib tak wajib, cara lagu mana cara, itu dia ada pula kan, mara'a minkum munkaran tu hadis kan, cegah dengan tangan ataupun kuasa yang ada bagi pemimpin contohnya kan. Kemudian cegah dengan mulut, dengan kita memberi nasihat, teguran dan sebagainya. Habis tak boleh, mulut tak reti nak cakap pun tak pernah boleh kan, kuasa pun tak ada. Sekurang-kurangnya dengan hati sanubari benci akan kemaksiatan yang dilakukan kan. Itu sekurang-kurang, jangan sampai tak ada langsung. Hampa buat jahat, lantak pergi ke hampa, kita tak kisah. Yang tu jam. Kalau kata kita benci dengan hati pun selemah-lemah iman, habis kalau tak ada apa rasa langsung, kok mana iman dia tu? Itu dimuhasabahkan, difikir-fikirkan, direnung-renungkan. Baik. Tetapi juga akan menimpa supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Ini nak kena takut. Macam Kedah lah ni, COVID-19, apa yang berlaku ni? Di antara salah satu cara kita nak hentikan ataupun nak hapuskan penularan, banyakkan kita beristighfar lah. Taubat di samping kita sembahyang hajat kan. Dia pejabat agama, Jabatan Agama Islam, minta kita sembahyang hajat. Minggu ni tak ada kan, minggu lepas 2 minggu sembahyang hajat. Di samping itu elok juga kita taubat. Mana tahu sebab dosa-dosa yang dilakukan itulah, kemungkaran itulah yang menyebabkan bala bencana kepada kita. Banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nak jadi semua ni hak yang berlaku macam COVID-19, bukan semua kan. Beberapa orang lah ni tak sampai 100 hari kan, Kedah kan? Tapi tutup semua tak boleh keluar rumah kan? Dan kita pun tak katalah hak kena COVID-19 tu semua dosa tu buat dosa kan. Bukan lagu tu, tak boleh kata-kata lagu tu. Kita semua kena. Kita hak yang tak kena bukan dalam kawasan pun kena juga. Kena kona kot jauh nak pergi kuliah. Saya kona kot jauh, tak pernah ikut jalan tu pun. Baik, macam mana pun bagi orang yang beriman, bagi seorang mukmin, sesuatu itu tak ada yang buruk ataupun baik bagi dia. Hak baik dah tentu baik lah. Yang buruk pun, yang nampak daripada zahir yang buruk pun, bagi orang yang beriman nampak baik. Kerana sudah tentu ada hikmah di sebaliknya. Itu dia, baru baca sikit lah. Dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sebenarnya kekuatan kita juga kekuatan terhadap terletak pada bangsa Arab juga boleh sebut macam ni, bila Nabi pun di kalangan orang Arab. Tapi kita boleh tengoklah apa yang berlaku di negara Arab lah ni, di Iraq, di Syria, di Lubnan. Lubnan baru ni kes bom meletup. Tu dia kata, tak pasal-pasal kan. Nak jadi malapetaka, bala bencana ni bukan nak kena ada pasal. Tak ada pasal pun kadang-kadang. Tak ada pasal tu kita tak nampak pasal, tiba-tiba meletup. Berapa orang yang mati? Bila tunjuk gambar hak yang di Lubnan tu, tengok kat TV, tu dia lagu ni ke orang Lubnan? Tak nampak macam orang Islam ni lah.
Dia tak mau dia kata baik tak lah, tu kita minta. Tapi kita kata kesian. Oh, macam ni rupanya no. Jadi melahirkan keinsafan daripada kita lah. Jangan berkadu kata pula. Itu tak. Macam tu tak kan? Macam tu lah kita saling doa mendoakan. Tu di Lubnan kan, di mana, di Bahrain, di macam-macam. Yang berlaku satu di negara-negara Arab. Kita tengok, tengok berita dunia. Ada berita dunia. Saya tengok berita dunia. Dulu ayah pukul 10 kita nak tengok cerita. Tapi tengok cerita pun dekat pukul 10 lah. Pasal hari ayah akan duduk tahun tu. Kat pukul 10 tu dia main. Duduk sakit duduk kat pun dia main ujung-ujung ayat tu aku tak larat lah kan, dia kan tidur awal pun kan. Tapi dia akan duduk nak tengok berita dunia, apa yang berlaku. Farid Ismail Amir dulu ni lah ni dia pun tak ada arah. Lah ni lagu mana tak tahu, kita TV pun jarang tengok lah. Baik. Panjang kena cepat sikit dah. Dalam hadis di atas walaupun disebutkan secara khusus tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada waktu permulaan penyebarannya adalah dari kalangan bangsa Arab. Yang banyaknya waktu tu orang Arab, disebut orang Arab lah. Takkan dalam kalangan tu orang Arab apa nama Islam tiba-tiba wailul lil malayu, wailul lil malayu. Mengikut mana pula dah ni? Pening kita kan. Orang dan sikit sekali dari bangsa lain, bukan tak ada tapi masih belum menyebar luas. Begitu pula hanya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah sangat banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Itu kita boleh tengok dunia Islam hari ini, nak tengok maju ataupun mundur, kita tengok bangsa Arab. Negara Arab tengok apa jadi. Risau kalau kita tengok betul-betul keadaan ni. Kemudian selain itu bahasa resmi Islam adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi orang yang nak mengaji, mendalami agama ke mana pun, dia kena kenal, dia kena tahu betul bahasa Arab. Barulah dia boleh betul-betul dia kenal dan dia faham dan dalami bahasa Arab. Kalau tidak, tak boleh. Macam kita ni tuan-tuan ni, hanya sekadar kita kata bukanlah sampai nak mendalami betul, ya sekadar benda yang wajib, yang fardu ain, macam tu je lah, yang patut-patut je lah. Jadi kita pun dengan Rumi, dengan bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi kalau nak lebih daripada tu, maknanya kena ke mana pun belajar bahasa Arab. Baik. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maknanya manusia kalau keturunan Nabi Adam yang dahulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi. Dulu ni depa ni adalah bangsa yang banyak buat kerosakan. Nanti akan ada dia nak tengok, cek, nak tahu lebih lanjut tentang apa nama Ma'juj, yalah buku banyaklah, kitab-kitab apa cerita. Tapi kalau yang Syekh Fahmi Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh kita ni, tuan guru kita ni, dia selepas apa nama kitab peristiwa, hadis peristiwa akhir zaman ni, dia akan ada kitab Iqtarabatis Saah, yang kiamat hampir dekat. Kitab tu pula rentetan daripada ini, tu dia cerita tentang kiamat besar. Ni kiamat kecil ni, ada banyak lagi. Ini hanyalah sebahagian hadis ni, ada banyak lagi. Kemudian kiamat besar, baru dia cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah tanda, salah satu tanda besar kiamat. Kemudian yang dahulunya membuat kerosakan, lalu batas daerah dan kediaman mereka itu ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi bercampuran tenaga. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Nabi kita ditanya tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. Aku akan cerita tentang Zulkarnain. Lepas tu barulah dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan Zulkarnain itu menutup sepadan daerah mereka
dengan tembaga, dengan besi yang campuran itu, dipanaskan dan sebagainya, sehingga mereka tak boleh keluar daripada tempat mereka, untuk membuat kerosakan di atas muka bumi. Dan akhir kiamat nanti mereka dapat keluar. Dekat kiamat nanti ni mereka akan keluar, dan ni pun dekat-dekat zaman Nabi ni pun dah buka waktu macam inilah, lebih kurang kan. Katanya kata buka, tutup sikit, buka kan, akan buka terus nanti ni. Mereka akan turun pula buat kerosakan. Itu cerita tentang kiamat besar lah. Jadi cerita lebih kurang macam ni lah dulu, ringkas. Masa pun dah tak ada lah kita pun. Dengan itu ni sebut, lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi bercampuran tembaga, dengan ditolong oleh penduduk kampung yang duk mengadukan dekat Zulkarnain. Dahsyat ni. Kalau kita tengok sejarah Zulkarnain, sangat dahsyat, hebat. Seorang raja yang sangat hebat, dan beberapa khilaf katanya ada nabi juga, orang soleh dan sebagainya lah. Dengan itu mereka tidak dapat keluar sehingga sampai hampirnya kiamat nanti. Mereka tak boleh keluar. Kuatnya benteng ataupun kubu pertahanan, dinding yang halang mereka keluar dari tempat mereka tu, dekat ni lama mana ni Zulkarnain ni. Itu pun dibahaskan oleh ulama. Zulkarnain ni zaman bila? Tentulah selepas zaman Rasulullah. Ni sebelum tu lagi. Zaman bila? Itu pun cerita untuk kita esok pagi habis. Maka pada waktu itu dinding yang kuat tadi akan hancur, dan keluarlah kedua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu membuat kembali kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila peristiwa ini telah terjadi, maka bererti hari kiamat sudah dekat kembali, sudah dekat sekali. Dahsyat kalau cerita tentang ilmu ni. Macam cerita yang ada cerita dongeng ataupun cerita dalam filem-filem tu. Ini alien pun, tapi taklah alien. Tapi cerita macam tu. Cerita benda yang kita kata nak masuk akal, tak berapa nak masuk akal. Macam tu. Cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj. Ya, adalah satu tanda kiamat besar, dan kita doa mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah Ya'juj Ma'juj, fitnah Dajjal, dan fitnah yang yang berlaku pada akhir zaman ini. Kita istiqamah dengan agama Islam, dengan pegangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehinggalah ke nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu untuk hadis yang kedua, insya-Allah minggu depan hadis yang ketiga. Seluruh dunia tanggungul umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu pula ni dia singkat.